KPM. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera. Bercakap mengenai kesihatan ni kan, kita jangan lupa untuk sentiasa patuh kepada SOP dan juga patuh kepada undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana caranya? Mudah sahaja. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup separuh muka seperti saya ini dengan sempurna, jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter ataupun lebih, dan jika tiada bekal air ataupun sabun, jangan lupa untuk menggunakan gel pemasmi kuman seperti kami pada hari ini. Dan untuk hari ini, sebenarnya kita akan sama-sama belajar ataupun menelaah mengenai mata pelajaran lukisan kejuruteraan. Menarik bukan? Dan pasti akan ada guru yang akan bersama Irfan hari ini. Siapakah beliau? Jom saksikan terlebih dahulu video profil guru. Itu dia Cikgu Ahmad Nizam. Selamat Cikgu yang akan menemani Irfan hari ini dan penonton di rumah. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Khabar baik. Cikgu nampak saya agak bergaya hari ini. Terima kasih Irfan. Dan sebenarnya hari ini Cikgu kita akan sama-sama belajar mata pelajaran lukisan kejuruteraan, betul? Betul. Dan apa kata sekarang ni Cikgu perkenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nizam bin Selamat. Saya bertugas di MRSM Bentung Pahang. Bentung Pahang. Dah Ya, berapa lama Cikgu mengajar mata pelajaran lukisan kejuruteraan ni Cikgu? Saya dah mengajar lebih kurang dalam 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun di MSM Bentung atau bagaimana Cikgu? 6 tahun di MRSM Bentung. Dan sebelum Cikgu menjadi seorang guru, tadi kita ada berborak sikit kan? Cikgu ada cerita kat saya yang Cikgu merupakan seorang jurutera sebelum ni. Mungkin Cikgu boleh ceritakan sedikit? Sebelum ni saya pernah bertugas di beberapa syarikat elektronik dan juga otomotif di Lembah Kelang. Saya pernah bertugas di Western Digital, di Freescale Semiconductor dan juga di Proton. Bah, nampak tak, pengalaman Cikgu sangat banyak. Sekarang ni bergelar seorang guru, tetapi sebelum ini mengumpul sebanyak mungkin pengalaman sebagai seorang jurutera. Okey Cikgu, sebelum kita teruskan pembelajaran kita nak patuh kepada SOP. Jadi Cikgu, saya minta Cikgu untuk ke sini, dipersilakan untuk menggunakan gel pemasmi kuman terlebih dahulu. Baik, okey, dan kita kena jaga jarak fizikal lah Cikgu, sekurang-kurangnya 1 meter ya. Cikgu belakang balik. Okey, saya pun dah tak sabar nak belajar dengan Cikgu. Mungkin sekarang ni Cikgu boleh berikan sedikit pengenalan mengenai topik kita. Silakan Cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai lukisan pengorakan. Lukisan pengorakan, baik. So kita boleh teruskan? Silakan Cikgu. Okey, lukisan pengorakan adalah lukisan yang akan ditanya di dalam bahagian B, kertas 2 SPM lah. Okey, dia ada 3 jenis markah, 10 markah, 15 ataupun 20 markah. Dia depend kepada kesukaran soalan yang akan diberikan. Baik. Okey. Bahagian B adalah bahagian mengenai geometri bongkah ataupun lebih dikenali sebagai lukisan 3 dimensi. Okey, kita boleh mulakan Cikgu. Okey, kita tengok standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama saya akan menerangkan istilah lazim dalam lukisan pengorakan, iaitu ada 4 jenis. Yang pertama garisan bentangan, yang kedua garisan elemen, yang ketiga klaim dan yang keempat garis lipatan. Baik. Okey, standard pembelajaran yang kedua, kita akan menyatakan kaedah menghasilkan lukisan pengorakan bagi 3 jenis bongkah. Bagi 4 jenis bongkah. Yang pertama, prisma, silinder, piramid dan juga kon. Dan yang terakhir, kita akan menyatakan dan menyelesaikan kaedah menghasilkan lukisan pengorakan, iaitu kaedah selari dan juga kaedah jejari. Baik. Okey. Kita ada satu bongkah di sini. Okey, kalau saya boleh tanya Irfan. Tanya saya, alamak, masih awal lagi tetapi tak apa. Boleh Irfan? Boleh. Saya akan cuba jawab soalan Cikgu dengan jayanya insya-Allah. Kalau kamu tengok bongkah ini, sisi-sisinya telah dibuka, betul? Betul Cikgu. Okey, katakan Cikgu buka di sini. Okey, Cikgu buka di sini dan Cikgu bawa keluarlah. Okey.
bahagian yang kita nampak ini, okey, bahagian yang kita nampak ini ialah bahagian yang di dalam ataupun bahagian yang di luar. Okey, kalau kita buka bongkah yang ada paparkan di situ, cikgu, bila kita bukanya, kita akan nampak di bahagian dalam. Okey, betul. Nasib baik. Pandai Okey. Irfan. Okey. So bila kita bercakap mengenai lukisan pengorakan, kita akan belajar mengenai pengorakan dalam. Iaitu bila kita buka satu bongkah, kita akan nampak kawasan yang di sebelah dalam. Okey. Okey, next kita tengok elemen-elemen yang perlu ada dalam lukisan pengorakan. Yang pertama, garisan bentangan. Okey, garisan binaan yang memudahkan memindahkan jarak pada objek silinder dan kon. Maknanya, garisan bentangan ini adalah garisan yang ada pada bongkah kon dan juga bongkah silinder. Okey, terdapat di dua bongkah saja, cikgu. Yes, dapat di dua bongkah saja. Okey, yang berikutnya adalah garisan lipatan. Garisan lipatan menunjukkan kedudukan lipatan objek bagi menghasilkan bentuk segi seperti segitiga, segi empat dan sebagainya. Okey, untuk garis lipatan, dia ada pada dua bongkah juga. Dua bongkah juga, okey. Iaitu prisma. Prisma dan satu lagi. Satu adalah piramid. Tulis pun sengit. Tulis pun sengit, tak apa. Okey. Piramid. Tulis atas skrin kan lain sikit, cikgu. Skrin lain sikit. Okey, yang berikutnya adalah klaim. Klaim ialah garisan potongan ataupun cantuman yang membolehkan objek dibuka membentuk lukisan pengorakan atau mencantumkan kedua hujung bentangan yang membentuk objek. Okey, klaim itu bahasa mudahnya ialah tempat di mana kita buka dan kita tutup lah. Okey, kalau kita tengok gambar ajar ni, okey. Tadi kita belajar ada garisan bentangan, Garisan lipatan dan klaim. kan? Okey, sekarang saya nak tanya Irfan. Okey, tanya saya. Irfan Baik, lagi. saya cuba. Apakah Okey, maaf soalan ya. ni, cikgu? Okey, A ni apa ni Irfan? Garisan lipatan, cikgu. Okey, betul. A ialah garisan lipatan. Okey, A ialah garisan lipatan. B adalah klaim. Okey, betul. B ialah klaim. Macam mana Irfan tahu B itu klaim? Sebab bongkahnya, cikgu. B itu klaim kerana kalau kita tengok dia buka di sini. Nampak tak dia buka kat sini? Okey, betul. Okey, klaim itu ialah kawasan di mana bongkah itu kita buka. Ada ruang di situ. Yes, ada ruang. Okey. So maknanya kalau kita buka di sini, maknanya kita tutup nanti akan di sebelah dia lah. Apa, cikgu? Kalau kita buka di sini, Aha. tutup akan di sini. Baru dia membentuk satu bongkah yang lengkap. Okey, faham. Okey, yang berikutnya. Seterusnya, cikgu. Ya. Okey. Okey, yang berikutnya ialah C. C itu ialah garis elemen. Garis okey? elemen. C ialah garis elemen. Garis elemen ini adalah garisan yang ada pada dua bongkah. Okey. Bongkah yang pertama, tadi kita ada bongkah kon, cikgu. kon dan juga bongkah Silinder. silinder. Okey. Manakala D itu ialah garis bentangan. Okey, itu saja Irfan sebelum kita pergi ke slide yang lain pula. Okey, baik. Terima kasih, cikgu, atas penerangan di segmen yang pertama ini. Nampaknya ada banyak lagi perkara yang kita akan belajar okey untuk hari ini, tapi sekarang ini kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 dan hari ini tentunya kita sedang belajar mengenai mata pelajaran lukisan kejuruteraan, dan di Google Meet sekarang ni kita bersama dengan seorang anak murid cikgu yang datang dari MRSM Bentong sana. Jadi apa kata kita nak perkenalan dulu dengan rakan saya yang bernama Fazli Irhan bin Fazli Amri. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Fazli Irhan. Cita-cita saya menjadi pelukis jurutera. Pelukis jurutera. Boleh tak Irfan tanya sekarang ni berumur 17 ke ataupun 16 sekarang ni? Tingkatan 4 atau tingkatan 5? Tingkatan 5. Tingkatan 5 maknanya dah nak ambil SPM lah kan? Okey. Mungkin sekarang ni Abang Irfan nak dapatkan pandangan Fazli mengenai topik kita pada hari ini. Silakan.
pada pandangan saya, topik pengorakan ini tidak begitu susah kerana kita perlu bayangkan objek itu dibentang semata. Contoh aplikasi pengorakan ini adalah ketika penghasilan kepingan logam dalam bidang industri untuk dicantum, kemudian untuk menghasilkan salur penyaman udara, serumbun asap dan lain-lain. Oh, nampaknya cikgu, anak murid cikgu yang Fazli ni memang dah ada orang kata apa sedikit research ataupun ulang kaji sebelum datang kelas kita hari ni. Ya, betul. Dia dah bersedia cikgu. Terima kasih kerana berkongsi. Nampaknya cikgu kita dah berjaya dapatkan ke semua anak murid cikgu untuk hari ni. Jom kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Jadi seterusnya Abang Irfan nak persilakan pula saudari Aina Atirah binti Ahmad Rosli. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Aina Atirah. Silakan. Rosli, cita-cita saya jadi aerospace engineer. Aerospace engineer. Okey, boleh tak Abang Irfan nak tahu kenapa nak jadi aerospace engineer? Mesti ada sebabnya kan? Boleh tak kongsikan kepada kami? Sebab aerospace engineer nampak menarik. Nampak menarik. Okey, cikgu boleh orang kata apa ni tak macam beri gambaran tak memang menarik ke cikgu kalau jadi aerospace engineer ni? Menarik lah, memang menarik. Tapi Memang belajar menarik. pun menarik jugalah. Okey. Baik, terima kasih cikgu. Yang seterusnya, Abang Irfan nak persilakan Eva Ainatasha binti Fauzi. Assalamualaikum. Nama saya Eva Ainatasha binti Fauzi. Cita-cita saya nak jadi interior designer. Interior designer. Baik, nampaknya memang kena mahir lah dalam lukisan kejuruteraan ni. Terima kasih kerana berkongsi. Seterusnya, Abang Irfan nak persilakan Muhammad Fadlan Amzar bin Embong. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fadlan Amzar bin Embong. Cita-cita saya nak menjadi mekatronik engineer. Okey, baik. Abang Irfan doakan agar cita-cita Fadlan tercapai, insya-Allah. Seterusnya kita nak persilakan Siti Hanani binti Azman. Assalamualaikum, nama saya Siti Hanani binti Azman dan cita-cita saya ialah clinical psychologist. Clinical psychologist. Wow, sedikit orang kata apa tidak macam connected dengan kita punya mata pelajaran ini, tapi tak apa cikgu. Itu yang kita belajar sekarang. Ya, betul. Cita-cita kemudian kita kejar nanti. Okey, baik. Kita fokus kepada SPM dulu. Baik, seterusnya Abang Irfan nak persilakan Muhammad Amzar Aiman bin Abdul Rahman. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amzar Aiman bin Abdul Rahman. Cita-cita saya nak menjadi jurutera aeronautik. Jurutera aeronautik. Baik. Terima kasih kepada ke-6 anak murid cikgu yang berada bersama kami hari ini berkongsi mengenai pengenalan diri dan juga cita-cita. Mungkin sekarang cikgu, kita pun tak sabar dengan topik kita hari ini. Jom kita mulakan kelas kita. Okey, sekarang cikgu proceed kepada bongkah yang kita akan belajar dalam lukisan pengorakan. Okey, bongkah yang pertama yang kita akan belajar ialah bongkah prisma. Prisma ada 3 jenis lah. Yang pertama, prisma tegak. Yang kedua, prisma terpenggal. Yang ketiga, prisma condong. Okey. Yang berikutnya adalah silinder. Silinder pun sama juga. Dia ada silinder terpenggal, silinder condong dan silinder tegak. Okey, prisma dan silinder ini kita akan menyelesaikan soalan yang berkaitan bongkar prisma dan silinder menggunakan kaedah selari. Okey, menggunakan kaedah selari. Okey, boleh saya tanya pelajar saya? Silakan cikgu. Okey. Anak murid cikgu yang mana satu yang cikgu nak panggil ni? Mungkin saya nak minta pendapat daripada Amzar. Okey, apakah perbezaan dan persamaan antara bongkar prisma dan juga silinder? Okey, Okey, silakan Amzar boleh cuba jawab? Okey, persamaan antara prisma dan silinder ialah permukaan adalah rata dan ada puncak. Selain itu, pandangan sisi dan hadapan juga nampak sama. Perbezaannya pula, untuk pengorakan prisma, garisan lipatan perlu dilukis. Kalau silinder pula tidak perlu garisan lipatan. Okey, terima kasih Amzar. Okey, betul apa yang Amzar cakap tadilah. Okey, kalau prisma, dia ada prisma, pandangan hadapan, dia akan jadi bentuk tegak sama dengan silinder. Okey, yang berikutnya, kita akan pergi bentuk yang ketiga. Okey, bentuk yang ketiga ialah piramid. Piramid pun ada 3. Piramid terpenggal, piramid condong dan piramid tegak. Okey, yang bongkah yang terakhir iaitu bongkah kon. Ada 3 jenis.
kon tegak, kon condong dan kon terpenggal. Okey, untuk bongkar piramid dan kon ini, kita akan menggunakan kaedah jejari untuk menyelesaikan soalan ini. Okey. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Contoh soalan yang pertama. Okey, soalan contoh yang pertama, dia kata raja menunjukkan pandangan atas dan pandangan hadapan bagi sebuah bongkar. Lukiskan pengorakan penuh bagi bongkar tersebut. Bila kita dapat soalan, step yang pertama, apa yang perlu kita buat adalah kita kaji dahulu soalan tu. Baik. Okey. Yang pertama, cikgu akan tengok bongkar apakah yang terlibat. Kita boleh berpandukan pandangan hadapan dan juga pandangan atas. Okey, kita tengok kalau pandangan hadapan dia bentuk segitiga, sama ada bongkar yang terlibat ialah piramid ataupun kon. Okey. So kalau kita tengok kat sini, dia menggunakan separuh kon. Separuh kon. Okey, separuh kon. Macam mana kita tahu dia kon? Sebab pandangan atas dia tapak dia adalah bulat. Okey. Manakala yang kedua, dia menggunakan separuh piramid. Separuh piramid. Piramid itu berada di bahagian atas. Yang ni piramid. Ni piramid lah ni. Okey. Ni piramid. Okey, kita sekarang tengok macam mana kita nak menyelesaikan soalan ini. Okey, yang pertama kita akan unjurkan tinggi bagi bongkar tersebut. Okey, ini tinggi dia lah. Ini tinggi. Ini tinggi. So kita akan unjurkan tinggi. Kemudian sisi bagi piramid ini, sisi piramid ini dijadikan sebagai kita punya jejari untuk melukis lengkuk. Maknanya ini kita punya center kita ataupun pusat, jejari kita adalah yang ini. Okey, ini adalah jejari lah. Jejari ini dah samalah dengan panjang sisi. Okey, kemudian bila kita dah lukis lengkuk, kita akan bahagikan kon kepada 6 bahagian. Okey, maknanya setiap bahagian ini adalah 30 degree lah. Bahagikan kon kepada 30 degree. So kita akan label. Kita akan label sini K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan kembali kepada K. Kemudian kita akan pindahkan ukuran lebar ni, ukuran lebar yang kita tanda pada pandangan atas, kita akan pindahkan pada lengkung yang kita buat tadi. So cikgu pindahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan kembali kepada K. Okey, ini adalah K. Kita mesti ingat untuk pengorakan penuh, di mana tempat kita tutup, kita akan kembali ke tempat asal juga. Okay. Untuk buka dan untuk tutup. Kalau kita mula daripada K, kita akan kembali kepada K, betul. Okey, so kita bawa dia pergi ke center atau membawa pergi ke puncak. So ini adalah rangka asas lah. Rangka asas sebelum kita potong. Okay, so maknanya bila kita buat, pelajar mesti tahu dan mesti faham macam mana untuk menghasilkan rangka yang lengkap ini. Okay, mesti faham. Okay, next barulah kita akan pindahkan ukuran tinggi. Okay, bila dah tanda baru kita akan pindahkan ukuran tinggi. Okay, sebelum itu kita tengok dulu tapak. Penggunaan tapak adalah daripada nombor 3 ke nombor 4. So kita akan tandalah 3 dan 4. Itu adalah tapak yang digunakan. Baik. Okay. Kemudian kita akan pergi ke nombor 1, kita tengok. Nombor 1 yang ini, lebar 1, bawa ke bawah untuk tentukan ketinggian dia. So tingginya di sini. So unjurkan ke kanan, buat lengkung. So kita akan dapat nombor 1 kita kat sini. Okey. Okay. Kemudian untuk nombor 2 dia ada di sini. Unjurkan pergi ke pandangan hadapan untuk mendapatkan tinggi. So kita akan buat lengkung. So kita akan dapat nombor 2 kita di sini. So kalau kita perhatikan pada pandangan atas, dia akan bergerak ni. Daripada K 1, 2 dan 3. Dia bergerak. K 1, 2 dan 3. Okay. Sama juga untuk kita buat yang bahagian atas, bahagian yang ini dan yang ini, kaedah yang sama. Okay, kaedah yang sama. Itu kaedah yang sama dia buat. Okey. Okey. So kita boleh selesaikan muka kon. Okey, muka kon. Okey, next
cikgu akan ajar pula macam mana kita nak buat yang piramid. Sebab tadi cikgu dah terang kan, yang atas ni adalah piramid. Piramid. Yang bawah tu adalah separuh kon cikgu. Yes, yang atas betul. ni separuh piramid. Okey. Okey, macam mana kita nak buat separuh piramid? Okey, so kita akan tengok tapak dulu, tapak piramid. Piramid ni dia menggunakan tapak yang penuh pada 6 dan 7. Okey, dia menggunakan tapak yang penuh 6 dengan 7, maknanya kita akan garis teruslah 6 dengan 7 tu. Okey, kita satukan terus sebab dia menggunakan tapak yang penuh. Tapak yang penuh. Okey. Untuk yang berikutnya, tapak daripada 7 ke 8 dia tak pakai semua, dia pakai separuh. So kita akan ambil ukuran tandakan A. Maknanya tapak ni adalah daripada 7 pergi ke A. Ambil ukuran 7A, pindahkan kepada jawapan kita. Itu sebagai apa cikgu tadi sebenarnya? A itu adalah jarak tapak yang digunakan. Jarak tapak yang digunakan. Jarak tapak yang digunakan adalah yang ini. Okey. Yang ini dia tak pakai ni. Baik. Maknanya tak sampai 8, dia 7 sampai yang tengah itu sahaja. Jadi kita tandakan sebagai A. Ya, kita tandakan sebagai A. Okey, so cikgu tandakan sebagai A. Jarak 7A pada jawapan ini sama dengan jarak 7A pada soalan. So kita boleh guna kaedah pindah jarak sahaja. Baik. Okey. So kita pekatkanlah sebab dia pakai daripada 7 pergi ke A. Okey, kemudian kita cari pula tinggi. Okey, kita cari tinggi yang ini. Kita unjurkan untuk dapatkan kedudukannya di sini. Okey, lepas tu daripada sini dia pergi ke sinilah. Dengan buat penuh tu. Okey, untuk yang terakhir ni dia menggunakan tinggi yang sama, tingginya di sini. Okey. Okey. So sekarang kan, ya. Sekarang dia lebih mudah sebab apa? Sebab kita boleh tahu kaedah lompat. Kalau saya ajar pelajar, saya akan ajar pelajar tu lompat. Macam mana kaedah lompat? Kita tahu yang ini ke tapak. Kita tahu ini tapak. Dia akan melompat. Tapak pergi ke tapak. Tapak pergi ke tapak. Tapak pergi ke sisi. Sisi pergi ke sisi. Okey, sisi pergi ke tapak. So bila kita tahu kaedah lompat, dia lebih mudah kepada pelajar lah. Okey. Sebab dalam pengorakan pada pandangan atas kita boleh tahu sebenarnya kita boleh tahu kedudukan puncak. Yang ini kedudukan puncak. Ini contoh ya. Okey, kedudukan puncak. Yang bawah ni adalah tapak. Yang bawah ini ialah tapak lah. Bawah tu ialah tapak. Okey, so bila kita buat macam ni, murid-murid boleh tahu tapak adalah kawasan yang paling luar. Paling luar. Okey, tengah-tengah tu ialah puncak. Yang garis dalam ni cikgu? Yang kat dalam tu daripada puncak pergi ke tapak ni rasa-rasanya apa Irfan? Sisi. Ya, betul. So, murid-murid boleh tahu dia akan melompat daripada tapak pergi ke sisi ataupun dia melompat daripada tapak pergi ke tapak. Ke tapak. Okey, itulah teknik lompat cikgu Itu teknik lompatan lah. Lompatan supaya untuk memudahkan mereka mengenal pasti yang mana satu tapak, yang mana satu sisi dan sebagainya. Ya, betul. Okey cikgu. Tapi bila nak buat, pelajar kena tahulah tapak, puncak dengan sisi pada ketiga-tiga pandangan itu di mana. Bila dia tahu tapak, sisi dan juga puncak, dia lebih mudah untuk nak melompat. Okey. Nampaknya kita kena pasti dahulu yang mana satu tapak, yang mana satu sisi dan juga yang mana satu puncak. Baru betul. Kita boleh kena pasti bongkah yang kita ingin rungkaikan itu cikgu. Baik, terima kasih atas kata penerangan bagi segmen yang kedua ini. Sekarang ini kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di Sukses SPM 2021 dan tadi cikgu kita dah berjaya siapkan soalan yang pertama. Nampaknya hari ini cikgu ada bawakan kita 2-3 soalan lagi untuk dijawabkan bersama-sama dengan muridnya dari MSF Bentong dan juga penonton di rumah. Jadi cikgu, jom kita mulakan dengan soalan yang seterusnya. Okey, terima kasih Irfan. Okey, untuk soalan yang kedua ni, dia lebih kurang sama dengan soalan yang pertama. Cuma soalan nombor 2 ini kita perlu cari panjang sebenar untuk dijadikan sebagai jejari lengkung. Okey. Okey, bila
keadaan di mana kita perlu mencari panjang sebenar itu apabila sisi, kalau kita tengok sisi bagi piramid sisi piramid yang ini kan. Okey, dia tidak berada pada garisan mendatar, maknanya dia tidak berada pada garisan ini. Sisi piramid tidak berada pada garisan mendatar. So kita perlu cari panjang sebenar. Okey. Kita tengok macam mana nak cari panjang sebenar. Okey, yang pertama kita unjurkan ketinggian, okey. Yang kedua, kita cari panjang sebenar. Okey, yang ini ialah panjang sebenar lah. Okey, panjang sebenar, kita cari panjang sebenar. Bawa pergi ke pandangan hadapan dan daripada sini kita akan bawa pergi ke puncak. Okey, bawa pergi ke puncak. So ini adalah panjang sebenar, PS. Okey, panjang sebenar ini digunakan sebagai jejari lengkung. Okey, digunakan sebagai jejari lengkung. Maknanya bila lengkung tu kita dah dapat, okey, bila lengkung itu kita dah dapat, panjang sebenar ni dah tidak diperlukan lagi lah. Dah tak guna dah ni. Panjang sebenar tu dah tidak diperlukan lagi. Bila lengkung tu kita dah dapat. Okey, next kita pindahkan kelebaran. Okey, pindahkan kelebaran sama macam soalan yang tadi. Sama macam soalan nombor 1. Kenapa? Sebab ini adalah kaedah jejari. Okey, ini adalah kaedah jejari. Kalau kita tengok belah kiri ni, ini adalah ini adalah kon. Okey. Manakala yang belah sana itu adalah piramid. So kaedah yang samalah macam soalan 1 tadi. Cuma perbezaannya adalah mencari panjang sebenar untuk digunakan sebagai jejari lengkung jawapan kita. Okey, kaedah yang lain-lain tu untuk mencari tapak, sisi tu semua sama. Semua sama. Okey. Okay, kalau kita tengok dia ambil jarak kan. Lepas tu dia pindahkan tapak semua. Okey, ini adalah rangka asas lah. Rangka asas. Rangka asas ini jejarinya bukannya sisi. Jejarinya bukan sisi tetapi jejarinya ialah panjang sebenar. Panjang sebenar. Okay, so kaedah semua sama. Dia tengok tapak. Yang mana satu pakai tapak. Lepas tu dia dapatkan tinggi. Dapatkan lengkung. Okey, so kita dah settle untuk bahagian yang pertama iaitu bahagian kon. Okey, kon adalah daripada K. Kon daripada K sampai 6. So maknanya kalau Irfan tengok kat situ, K sampai 6 tu dah settle. Dah settle dah. Okay, kita dah K sampai 6 dah settle, maknanya itu adalah untuk kon. Bahagian kon dah settle, next kita pergi ke piramid. Piramid pun kaedah yang sama macam cikgu ajar soalan nombor 1 tadi. Okey. Tengok macam mana dia buat. Okey, tengok. Adalah piramid. Okey. Okey, tengok bahagian piramid dia lah. Okey, so daripada sini kita boleh tahulah dia melompat ke mana. Dia melompat daripada tapak, pergi ke sisi, pergi ke sisi, pergi ke sisi, pergi ke sisi, pergi ke tapak. Pergi ke sisi. Boleh tahu, boleh faham Irfan? Faham. Okey, pelajar boleh faham tak? Faham, okey. Mungkin cikgu ada soalan yang cikgu nak utarakan kepada mereka ataupun ada murid cikgu yang ada soalan boleh tanyakan kepada cikgu juga. Ada tak soalan kepada cikgu sekarang ni? Okey, murid-murid boleh faham kan? So kalau boleh faham kita pergi ke slide yang berikutnya. Yang ini kita menggunakan kaedah yang berbeza. Okey. Mungkin saya boleh tanya murid-murid, saya nak tanya Aina Atira. Cikgu nak tanya Aina Atira. Okey, ini melibatkan bongkar apa Aina Atira? Silakan Aina. Okay, bongkar silinder. Bongkar silinder. Adakah bongkar silinder semata-mata? Lagi satu bongkar apa? Lagi satu bongkar apa Aina? Okey. Dengan prisma. Okey, terima kasih Aina. Bagus. Okey, dapat soalan ini kita step pertama tadi adalah kita kaji dahulu apakah bongkar yang terlibat. So ini adalah bongkar yang terlibat adalah bongkar silinder, separuh silinder dan juga di sebelah kiri ni adalah prism lah, prisma yang telah dipotong. Okey, prisma yang telah dipotong. So kaedah untuk menyelesaikan soalan ini adalah kaedah selari.
Kaedah selari. Okey, Okey. baik. Kenapa kaedah selari? Sebab ini adalah bongkar yang tak ada puncak. Okey, bongkar yang tak ada puncak. Kita tengok macam mana kaedah nak menghasilkan pengorakan jenis selari. Okey, step yang pertama, kita unjurkan ketinggian. Unjurkan ketinggian macam tadi cikgu teranglah. Ini adalah ketinggian. Okey, kita unjurkan ketinggian. Yang kedua, kita akan label. Kita mesti label daripada K pergi ke kiri. Okey, maknanya K ke kiri ataupun K ikut arah jam. Okey, kenapa kita tak buat K ke kanan? Sebab kita ingin mendapatkan pengorakan dalam. Kita nak nampak bentuk yang di dalam, bukan bentuk yang di luar. Okey. Sebab itulah kita marking K ke kiri. So kita marking K 1, 2, 3, 4. Okey, ini bentuk bulat. Okey, bentuk silinder. Bila bentuk silinder, jarak dia kita tak boleh terus ambil 4 pergi ke 5 kat sini. Kalau dia bentuk yang tak ada bucu. Bentuk yang tiada bucu, kita perlu bahagikan 30 degree. 30 degree. Bahagikan Okey, 30 degree. Okey, so cikgu akan bahagikan 30 degree. Okey, dan barulah kita buat numbering lah, baru kita label lah 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan kembali kepada K. Okey, kemudian kita akan pindahkan kelebaran pada garisan bentangan kita. Okey. Okey, K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan kembali kepada K. Okey, kembali kepada K. Okey, so bila dah kembali kepada K, setiap lebar kita perlu mencari tinggi dia lah. Okey, setiap lebar kita perlu mencari tinggi. Okey, kita start dengan K. K bila kita bawa ke pandangan hadapan, okey, untuk mencari ketinggian mesti berada pada pandangan depan lah. Okey. Macam Irfan kalau tengok saya nak tahu saya tinggi ke pendek mesti daripada depan, betul tak? Betul, saya tengok cikgu dari depan saja. Kalau tengok daripada atas kita boleh tahu apa? Kalau kita tengok dari atas boleh tengok dia punya permukaan ni cikgu. Boleh tahu saya gemuk ke saya kurus. Kecil ke besar, besar kan? ke kecil kan. Okey. So samalah macam ni. Okay. Kalau daripada atas kita boleh tahu lebar, kalau daripada pandangan hadapan kita boleh tahu ketinggian. So setiap lebar mesti ada tinggi dia. So kita perlu cari lebar untuk setiap kita perlu cari ketinggian untuk setiap lebar. So K kalau cikgu bawa ke bawah, bawa ke pandangan hadapan, cikgu tahu dia berada di sini ketinggian dia. Okey. So maknanya K ketinggiannya kat sini 1, kat sini 1. Okey. Okey, 1 bagi kelebaran 1 bila cikgu bawa ke bawah ketinggiannya sama dengan K tadi. Okey. So dia sama juga. So kita garislah. Okey. Garis. Okey. Lepas tu kita pergi ke lebar 2 pula. Lebar 2 ni dia special sikit. Kenapa kita tengok? Kita tengok kenapa. Okey, bila cikgu bawa lebar 2 ni pergi ke pandangan hadapan, kita jumpa 1, 2, 3, 4. Kita jumpa 4 tinggi. Okey. So bila kita jumpa lebih daripada 2 ketinggian, maknanya objek itu permukaan tu dia ada di depan dan dia ada di belakang. Okey, kalau lebih 2 cikgu. Ya, lebih 2. Okay. Kalau kita bawa ke bawah kita jumpa 2 tinggi, maknanya itu adalah tinggi bagi lebar yang kita nak carilah. Okey, sekarang ni bila nak cari lebar 2, kita jumpa 4 ketinggian ni. So bila kita jumpa 4 ketinggian, kita kena pilih mana tinggi yang terlibat. Okey. So tinggi yang terlibat adalah pada A dan juga B lah. A dan juga B. Dia konsep dia macam ni. Kalau cikgu susun 2 botol air dekat depan cikgu. Okey. Botol air pendek di depan dengan botol air tinggi di belakang. Dua-dua botol air tu kita boleh nampak ke tak kalau cikgu pandang dari depan? Kalau dari depan, cikgu nampak? Nampak, betul. Tapi kalau cikgu susun yang tinggi berada di depan, yang pendek berada di belakang. Kalau tengok daripada depan, yang pendek tu mesti kita tak nampak. Setuju? Betul. Tapi untuk soalan ni, kalau kita tengok, kita nampak ke 4-4 tinggi tu. Kita nampak ke 4-4 tinggi tersebut. So kita perlu mencari tinggi yang betul lah. Kalau kita cari tinggi yang salah, maknanya jawapan kita nanti akan jadi salah. Okey, so kita try buat. Okey, yang ini pula X, Y dan juga Z. Okey, dia berada di sini. Ni X, ni Y, ni Z. Pindahkan dahulu lebar. 1 pergi ke X, X pergi ke Y, Y pergi ke Z pada
garisan bentangan tu. Okey, so cikgu pindahkan X, Y, Z. Okey, cikgu dah pindahkan X, Y, Z. Kemudian kamu tandalah X dengan X, X dengan X. Lepas tu Y dengan Y, Y kat sini. Z Ke atas tu. dengan Z kat sini. Okey. Lepas tu dia akan dapat melengkung kat situ. Okey. Tengok dia dapat lengkung kat situ. Baik. Okey. Okey, next kita pergi ke nombor 3. Okey, untuk lebar 3, kita bawa untuk lebar 3 bila bawa turun, kita jumpalah ketinggian dia. Okey, itu ketinggian dia. Okey, lepas tu pergi ke lebar yang nombor 4. Lebar nombor 4 bila bawa turun, dia berada di sini. Bawa turun ni kan? Ini ketinggian dia. Okey. Maknanya kat sini bahagian prisma kita dah settlekan. Okey, kita dah settlekan bahagian prisma. Kalau kita tengok pada bongkar ataupun pada pandangan atas, bahagian prisma adalah daripada K 1, 2, 3 dan 4. Okey, itu adalah bahagian prisma lah. Sebab itu adalah bongkar yang mewakili prisma yang telah dipenggal. Okey, manakala 5, 6, 7, 8 dan 9 itu adalah bahagian silinder. Okey. So bahagian silinder pun sama juga. Okey, bahagian silinder pun sama. Nombor 5, kalau kita tengok nombor 5 dengan nombor 9 ini dia sama. Okey, kelebarannya sama. Kenapa kelebarannya sama? Sebab kita ambil sudut 30 degree tadi kan? Betul. Okey, so kelebarannya samalah. Okey, so cikgu buat. Okey, kita nak tengok yang ini, yang lengkung daripada 4 sampai ke K ini, ketinggiannya di sini. Okey. Jadi kita kena buat lengkungan dalam dalam tu nanti kena dapat lengkung lah. Okey. Kalau tengok nombor 5 dengan 9 ni, bila cikgu bawa nak cari ketinggiannya pada pandangan depan, cikgu dapat titik yang ini dengan titik ni je. Dapat 2 titik kan? 2 titik. So kalau dapat 2 titik tu, maknanya itu adalah ketinggiannya yang betul. So tak payah nak buat pilihan sama ada nak pilih titik atas ke titik bawah ke, tak perlu. Kita buat pilihan kalau kita jumpa lebih daripada 2 titik, cikgu kan? Lebih daripada 2 titik tinggi, so kita kena buat pilihan lah. Kalau kita jumpa 2 titik tinggi saja, maknanya itu adalah titik yang betul. So kita terus unjurkan ke garisan bentangan sahaja. Tak ada masalah nampaknya kan? Ya. Okay. So katanya ini nombor 9. 8, 5 dengan 9 kan? Ketinggiannya di sini. So cikgu akan tandalah. 5, satu di sini, 9. Okey. Di sini. Okey. Yang berikutnya 8 dengan 6. 8 dengan 6 ni bila cikgu unjur, ketinggian dia sama. Lebar dia sama. So bila cikgu unjur, dia ketinggiannya ada di sini. So pergi ke garisan bentangan. Tu ketinggian dia lah. Okay. Last sekali adalah nombor 7. Okey, nombor 7 lah yang tu. Tu lengkung lah. So kita dapatlah jawapan yang penuh bagi pengorakan selari. Okey, pengorakan selari. Okey, untuk pengorakan selari ni, kita kena ingat bila kita jumpa pada pandangan atas bila kita jumpa garisan yang ada bucu. Contoh ada bucu macam ni. Ni ada bucu kan? So kita kena ambil jarak untuk setiap bucu pergi ke bucu. Maknanya K pergi ke 1, 1 pergi ke 2. Maknanya ambil jarak setiap bucu bertemu bucu untuk dipindahkan kelebarannya pada garisan bentangan. Tapi kalau kita jumpa yang melengkung, yang melengkung begini, maknanya kita perlu bahagi 30 degree dahulu. 30 degree dahulu. Yang ini yang biasanya murid-murid salah. Yang ini yang biasanya murid-murid salah. Kenapa? Kerana pada bahagian silinder, murid-murid dia tak bahagi kepada 30 degree. Dia terus ambil daripada nombor 4 pergi ke nombor 7. Ataupun maknanya murid-murid terus ambil sukuan bulatan itu. Dia tandakan sukuan bulatan sebagai lebar. Dia tak boleh, dia kena tanda 30 degree sebab kita ambil jarak lurus lah. Ini kalau saya nak cerita panjang lah. Okey? Cikgu, if ada soalan, untuk bongkar yang mempunyai lengkungan, cikgu cakap tadi, kita kena bahagi kepada 30 darjah terlebih dahulu. Contoh bongkar lain, cikgu, selain silinder? Bila dia gabung, dia mesti gabung kaedah yang sama. Kaedah yang sama. Kalau macam tadi, cikgu ada terangkan, kita ada 2 kaedah. Kaedah selari dan kaedah jejari. Ya, kaedah selari adalah bongkar apa? Selari kita ada bongkar prisma dengan silinder. Bongkar prisma dan silinder. Manakala kaedah jejari, ada piramid dan juga kon. Piramid dan juga kon. So maknanya dia tak boleh gabung piramid
dengan silinder. Okey. Sebab piramid adalah kaedah lain. Dia sebenarnya boleh kita panggil sebagai bentuk peralihan. Bentuk Bentuk peralihan tu maknanya bongkar yang tak ada puncak digabung dengan bongkar yang ada puncak. Ya. Mungkin dekat U nanti kita akan belajar. Okey. Tapi dekat sekolah untuk KSSM silibus yang baru, kita hanya belajar 2 kaedah saja. Okey, kita belajar kaedah jejari dan kaedah selari. Baik. Okey. Jangan salah ada pelajar bila dia dapat bentuk macam ni, dia buat kaedah jejari. Lepas tu saya tanya dia, pernahlah saya tanya. Macam mana kamu dapatkan dia punya jejari dan juga center dia? Okey. Dia pun tak dapat jawab. So, apa-apa pun step pertama, kita perlu kenal pasti dahulu apa bongkar dan kaedah yang perlu dihasilkan. Baik, kenal pasti terlebih dahulu bongkar dan juga orang kata apa kaedah yang kita perlukan untuk kita merungkaikan misteri bongkar kita tu, cikgu. Ya, betul. Okey, baik, terima kasih cikgu atas penerangan di segmen yang ketiga ini. Banyak juga Irfan belajar hari ini sebab Irfan sebelum ni tak pernah belajar mengenai lukisan ceraian ni, tapi hari ini dengan cikgu Irfan dah banyak belajar. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Dan saya sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di Sukses SPM 2021 bersama saya sekarang ni Cikgu Nizam dan menemani cikgu dari MRSM Bentong dan juga penonton di rumah. Okey cikgu, sekarang kita nak teruskan lagi dengan topik kita ataupun soalan seterusnya, silakan. Okey. Sekarang kita pergi ke soalan yang berikutnya lah. Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Okey, dia cakap Raja menunjukkan pandangan atas dan pandangan hadapan bagi sebuah bongkar, lukiskan pengorakan penuh bagi bongkar tersebut. Okey, so sama macam tadi, kita akan analisis dahulu bongkar yang terlibat lah. Okey, boleh cikgu tanya Amza tak? Okey, silakan Hamzah. Apa tu soalan yang cikgu ingin tanyakan kepada Okey, saudara Amza. Cikgu nak tanya. Yang ini automatik kita tahulah kan. Kita tahu ini adalah bongkar piramid. Maaf. Ini adalah bongkar prisma dan juga bongkar silinder. Okey. Cikgu nak tanya Hamzah, boleh tak kalau dekat silinder ni, dekat bahagian silinder, boleh tak kalau cikgu tak nak guna 30 degree? Maknanya cikgu tak nak bahagi 30. Cikgu tak nak bahagi 30. Tak boleh ke? Tak boleh. Mesti wajib 30. Okey, terima kasih Hamzah. Okey. Sebenarnya untuk bahagian silinder, kita memang mewajibkan murid untuk bahagi 30 degree. Okey. Tetapi jika murid tu tak nak bahagi 30 degree, dia boleh bahagi lebih ataupun dia garisan tu dia mesti bahagi kurang daripada 30 supaya pembahagi dia akan jadi banyak. Okey. Okey, kalau macam ni, kalau cikgu bahagi 30, maknanya pembahagi dia ada 1, ada 2, betul tak? Betul. Betul. Kalau pelajar tak nak bahagi 30, dia kena bahagi lebih daripada 2 pembahagi. Maknanya dia boleh bahagi macam ni. Okey. Antara nilai yang boleh kita bahagikan cikgu selain 30? Mungkin 10 boleh ke? 10 degree, 15. Okey. Ataupun kalau tak nak guna sudut 30 degree kan, kamu garis je. Garis sahaja. Tanpa sudut, tapi kena nilai dia kena banyak lah. Dia punya pembahagi tu mesti banyak. Okey. Adakah kaedah itu akan menyukarkan pelajar ataupun murid cikgu untuk menjawab soalan atau bagaimana sebenarnya? Ya, sebenarnya dia lebih sukar kerana bila kita bahagi pembahagi yang banyak, jarak ni lebih kecil, betul tak? Betul. Bila jarak ni lebih kecil, bila kita nak pindahkan ke sana, dia akan ada ralat. Okey, dia akan ada ralat. Okey, kita tengok macam ni nak selesaikan. Dia macam tadilah. Okey, kita akan buat numbering. Buat numbering, lepas tu bahagi 30 degree. Okey, 30 darjah. Lepas tu pindahkan jarak. Okey, pindahkan lebar, pergi ke garis bentangan. Okey, kemudian setiap lebar kita perlu cari ketinggian. Okey, dan step yang sama macam tadi. Okey, step yang sama. Okey, kalau macam ini soalan ini direct lah, dia lebih direct. Okey. Okey, itu untuk lengkung. Okey, kalau untuk lengkung ni kan, lengkung yang terlibat adalah di sini. Kalau kita tengok perhatikan, ini lengkung dia. Okey.
Lengkung hujung dengan hujung ini saya panggil sebagai extreme lah, extreme point. Dekat tengah tu mesti ada at least 3 titik. 3 titik. Ya. Okey. Bila nak buat lengkung tak boleh lebih, tak boleh kurang daripada 3 titik. Nanti lengkung yang kita dapat tu tak cantik. Baik. Ya, apa dapat tak cantik. So sama je, dia akan mencari ketinggian bagi setiap lebar. Okey, satu saya nak ingatkan kepada murid-murid, bila kita pindahkan kelebaran, okey, daripada pandangan atas kan, kita ambil lebar kan. Jangan biasakan buat satu untuk semua. Satu untuk semua. One for all. Apa One for maksud all? one for all? Maksudnya dia tahu jarak ni sama. Kan? Kalau dia tengok 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 jaraknya sama. Okey. So dia akan ambil satu ukuran, dia pergi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia pakai ukuran yang sama sahaja. Ya, betul. Jangan biasakan buat macam tu. Kalau boleh, buat 1 ke 2 tanda. Lepas tu ambil lagi ukuran 2 ke 3, kembali tanda. Okey, kerana kenapa kita tak boleh marking 1 untuk semua? Bila kita dah marking 1, dia ada tolerance. Lepas tu kita marking pula nombor 2. Tolerance dia makin besar ataupun makin kecil. Maksudnya, bila jaraknya kat depan-depan ni dah betul tau. Lebarnya kat depan ni dah betul. Tapi bila pergi kat belakang, lebarnya makin besar. Makin besar. Maknanya tolerance dia akan bertambah. Okey. Tolerance bagi jarak K ke 1, dikumpul. Tolerance untuk jarak 1 ke 2. So, bila sampai hujung nanti, dia lagi banyak. Tolerance jaraknya lagi besar lah. Sebab itulah kena elakkan untuk menggunakan jarak yang sama untuk semua cikgu. Walaupun kita nampak macam sama, tapi elakkanlah kalau boleh ambil satu jarak, pindah. Ambil lagi satu jarak, pindah. Lagi. Okey. Okay. Memang yang ini 30 degree pun bila kita bahagi, bila kita bahagi 30 degree pun dia akan ada tolerance. Walaupun nampak sama cikgu Walaupun nampak sama. Sebab kita buat secara manual, kita bukan yang buat secara auto kan. Kalau kita buat secara manual, setiap garisan yang kita buat tu mesti ada tolerance dia. Okay. So bila kita kumpul banyak-banyak tolerance nanti sampai ke belakang lah. So jawapan kita nanti sayang lah sebab yang depan je betul. Yang belakang, lebar belakang tu akan jadi salah. Okey? Kalau itu memang kebiasaan anak murid cikgu akan buat kesilapan ke atau bagaimana cikgu? Itu memang biasalah kalau biasa. saya marking dalam exam peperiksaan kan, peperiksaan semester ataupun ujian kepada murid-murid saya, memang itu adalah biasa yang saya nampak. Okey. Sebab tu cikgu tekankan hari ini jangan buat kesilapan yang sama, jangan gunakan kaedah one for all. Kita elakkan kaedah itu dan kita ambil jarak satu persatu dan pindahkan. Seterusnya cikgu. Okey, so ini adalah jawapan untuk soalan nombor 4. Okey, kita tengok. So yang ini dia akan dapatkan lengkung dekat sinilah. Titik ekstrim, titik di antara tu. Okey. Dapatkan titik di antara. Maaf ya. So nanti kita akan settlekan kita punya lengkung di sini. Okey. Baik, adakah itu jawapan akhirnya cikgu? Ya, itu jawapan yang terakhir dia. Ini jawapan yang terakhir. Cuma lengkung tu saya nak terangkan yang lengkung tu lah. Lengkung tu kat tengah tu mesti ada 3 titik lah. 3 titik. Kalau kurang 3 titik apa akan jadi cikgu? Kurang 3 titik, markah akan kurang lah. Markah akan kurang. Markah akan kurang. Okey, sekurang-kurangnya kena ada 3 titik untuk kita berjaya mengumpulkan markah mengikut piawaian yang sepatutnya. Okey, mungkin sekarang ni kalau cikgu dah selesai dengan topik kita hari ini, cikgu boleh berikan sedikit rumusan mengenai apa yang kita belajar selama 1 jam ini. Silakan cikgu. Okey, kalau kita tengok lukisan pengorakan ni, walaupun tiada bongkah bantuan, tapi kamu jangan risau sebab bongkah bantuan tu tidak memberi apa-apa makna pun. Okey, kita hanya menggunakan pandangan atas dan pandangan hadapan macam cikgu ajar tadi. Kita kena tahu puncak, kita kena tahu sisi dan juga kita kena tahu tapak dan bagaimana dia melompat. Dia lebih mudah macam tu. Yang penting konsep jangan salah. Kalau soalan tu keluar bongkar bongkar silinder, maknanya kamu kena buat kaedah apa? Konsep jangan salah. Bila kamu salah konsep, banyak markah yang akan hilang nanti. Okey, banyak markah yang akan hilang. Itu
Itu sajalah. Okey, baik cikgu. Mungkin sebelum kita berpisah hari ini cikgu, si Irfan ada soalan kepada cikgu lah. Mungkin soalan ini akan memberikan tips kepada anak murid cikgu untuk mengelakkan kesilapan yang sama tadi. Cikgu ada cakap kepada Irfan yang kesilapan yang selalunya mereka buat adalah dari segi one for all itu, kaedah one for all. Mungkin ada lagi tak kesalahan yang lain yang selalu ataupun lazim dilakukan oleh anak murid cikgu mengenai topik kita hari ini? Dia yang pertama kesalahan dia pindah jarak dia pindah jarak one for all. Yang kedua, pelajar dia tidak tahu nak memilih ketinggian. Okey, maknanya lebar daripada padang atas, bila dia bawa ke bawah, dia jumpa lebih daripada 2 titik tinggi. Dia tak tahu nak pilih tinggi yang mana yang terlibat. Dia tak faham konsep yang muka yang nampak berada di depan, muka yang tak nampak berada di belakang. Dia tak faham konsepnya itulah. So, kalau nak faham konsepnya itu, kamu kena banyak buat murid-murid kena lebih banyak buat soalan unjuran ortografik. Okey. Lukisan unjuran ortografik Unjuran cikgu. ortografik. Okey, baiklah, terima kasih kerana berkongsikan kata apa kesilapan lazim yang dilakukan oleh anak murid cikgu supaya mereka tidak dapat mengulangi salah kesalahan yang sama. Okey, mungkin cikgu sekarang ni kata apa kata-katai cikgu dari segi tips lah macam mana kita nak cemerlang dalam mata pelajaran lukisan kejuruteraan ni. Silakan. Lukisan kejuruteraan ni satu, kalau bagi saya jangan ada silly mistake, jangan ada mistake sikit pun. Okey, sebab dia macam kalau kamu sentiasa dapat A dalam exam, tidak semestinya dalam SPM kamu pun akan dapat A. Mistake yang sikit-sikit tu sebenarnya akan menyumbang markah yang sangat tinggi dalam SPM. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nizam atas perkongsian untuk hari ini dan terima kasih juga kepada anak murid cikgu dari MSM Bentong kerana bersama kami sepanjang 1 jam ini. Dan kalau rezeki kita jumpa lagi cikgu, semoga anda berjaya untuk SPM yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM